Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, apa khabar semua? Okey, hari ini saya akan memperkenalkan sebuah majalah hasil nukilan kami yang bertajuk majalah kami adalah Krisis yang membentangkan beberapa isu iaitu pengangguran di Malaysia, kadar pengangguran di Malaysia, tiga kepentingan dan kami juga kongsikan sebahagian tips untuk anda dan sudut informasi iaitu separuh masa, belajar separuh masa ataupun sepenuh masa. Okey, saya Khairul Azmi bin Sulaiman, mewakili Nur Atika binti Norman, Muhammad Firdaus bin Abdul Rahim, Muhammad Nakiuddin bin Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kami merafakkan sepenuhnya kesyukuran kehadrat ilahi dengan limpah dan kurnianya kami dapat menyelesaikan tugas kerja khusus ini dengan penuh jayanya. Kami mengucapkan sepenuhnya penghargaan kepada Dr. Amelina binti Ibrahim, pensyarah subjek ini yang sudi berkongsi dan mengajar kami. Kami dapat menghasilkan sebuah majalah ini dengan pelbagai halangan dan dugaan. Okey, majalah ini berkongsi tentang pengangguran di Malaysia. Pengangguran merujuk kepada seseorang yang berhasrat untuk bekerja tetapi tidak mendapatkan pekerjaan mereka. Ini tergolong sebagai tenaga buruh di sesebuah negara. Mereka berusia lingkungan 15 hingga 64 tahun yang sanggup bekerja. Keresahan semakin dirasai siswaza sejak COVID-19. Pandemik COVID-19 telah memberikan pelbagai impak terhadap sistem kesihatan, politik, budaya, agama, pendidikan dan juga psikologi pelbagai lapisan masyarakat. Malaysia telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi membendung penularan wabak COVID-19 daripada terus meningkat. Kadar pengangguran di Malaysia. Kadar pengangguran merupakan petunjuk yang penting kepada prestasi kitaran ekonomi. Sesebuah negara dikatakan mempunyai pertumbuhan yang mampan jika kadar pengangguran rendah. Sebaliknya, jika pengangguran tinggi, bermakna berlakunya pembaziran sumber manusia. Definisi kadar pengangguran menurut Pertubuhan Buruh Antarabangsa ataupun International Labour Organization, kadar pengangguran kurang daripada 4% dikira sebagai guna tenaga sepenuhnya. Data pengangguran sebelum COVID-19 menurut Jabatan Perangkaraan Malaysia menunjukkan kadar pengangguran di Malaysia pada tahun 2017 ialah 3.4% dan pada 2018 3.3%. Ia menunjukkan kadar prestasi guna penuh tenaga sepenuhnya ialah di bawah 4%. Kadar pengangguran semasa COVID-19 pada tahun 2020, kadar pengangguran mencecah 4.5 berbanding tahun sebelumnya. Pengangguran siswaza pada tahun 2020 dan 2021, siswaza yang bekerja di bawah pada tahun 2020, siswaza yang bekerja adalah sebanyak 60%. Ia menunjukkan pengajian 60% dan namun pada tahun 2021, peratusan siswaza yang bekerja ialah meningkat pada 61.6%. Punca pengangguran siswaza. Apakah kemahiran yang perlu ada dalam diri seseorang siswaza bagi mendapat pekerjaan dan mampu bersaing di dalam era globalisasi? Inginkan gaji yang tinggi, selaras dengan sijil, takut dalam mencuba, terlalu memilih pekerjaan, kelemahan, kemahiran berkomunikasi. Majalah ini juga berkongsi 3 kemahiran kepada siswaza dan para pembaca, iaitu kemahiran berfikir, kesedaran minda. Kemahiran berfikir ialah aktiviti mental yang digunakan untuk memproses maklumat, membuat hubungan, membuat keputusan dan mencipta idea yang baru. Kemahiran seterusnya ialah kemahiran berkomunikasi. Berkomunikasi ialah sejenis kemahiran di mana kita akan memindahkan sebarang maklumat daripada seseorang kepada orang lain. Kemahiran seterusnya adalah kemahiran kepimpinan, kemahiran bekerja berpasukan.
bekerja dan kerja berpasukan mempunyai kesan langsung kehadap upayaan melaksanakan misinya. Di sini saya kongsikan 6 kepentingan, iaitu penyelesaian masalah, pengurusan masa, komunikasi, pemikiran kritis, mendengar dan bekerjasama. Di sini juga kita berkongsikan 3 tips. 3 tips ini ialah tips temuduga. Kita ada tips sebelum temuduga, tips selepas temuduga dan tips semasa semuduga. Selain itu, kami kongsikan sedikit informasi, iaitu pelajar sepenuh masa dan pelajar separuh masa. Seperti yang kita sedia maklum, dalam dunia ini, seperti yang kita sedia maklum, pelajar mempunyai 2 pilihan, iaitu pelajar sepenuh masa ataupun pelajar separuh masa. Okey, berbalik kepada pelajar sepenuh masa, ialah pelajar yang mempunyai masa lebih banyak dengan menumpukan pada tugas dan tanggungjawab mereka. Pada pelajar separuh masa ialah pelajar yang mempunyai masa yang menyambung pengajian secara separuh masa, yang di mana mereka menghabiskan masa pada hujung minggu ialah dengan mengikuti kuliah pada hujung minggu di universiti masing-masing. Terdapat 3 perbezaan yang kami rangkumkan dalam sidul informasi ini, ialah perbezaan belajar sepenuh masa dan pelajar separuh masa. Di sini adalah 3 perkara yang kami rangkumkan, ialah kemahiran, masa dan pengalaman. Okey, untuk menghasilkan sebuah majalah ini, kami merujuk beberapa artikel dan di portal. Untuk tips yang kami gunakan, kami merujuk di laman sesawakerjaya.com. Untuk menghasilkan majalah ini, kami menjemput rakan-rakan untuk menghasil ke minit mesyuarat. Di sini kami sertakan minit mesyuarat. Okey, kesukaran dan cabaran serta masalah yang kami hadapi untuk menghasilkan sebuah majalah ini. Yang pertama adalah masalah komunikasi kerana tidak dapat berjumpa secara bersemuka. Kelewatan kerja, mengambil masa yang terlalu lama untuk membuat keputusan dalam perbincangan. Mengagihkan tugas ataupun agihan tugas tanggungjawab terhadap tugas yang telah diberikan. Masa kami sangat kesuntukan masa dan kekangan waktu kerana kami terdiri daripada pelajar separuh masa. Proses seterusnya ialah kurangnya fokus dalam menyediakan tugas dan perbincangan. Dan jalan penyelesaian, kami mengatur dan menyusun masa dengan mengadakan perbincangan melalui Google Meet. Perbincangan tugasan sama rata, bebanan tugasan diberi sama rata. Memberi peringatan mengenai tarikh penyiapan tugasan. Perbincangan semasa mesyuarat hendaklah diminitkan. Menyusul setiap tugasan melalui aplikasi WhatsApp. Tinjauan majalah kami dapat menghasilkan siswazah yang menepati keperluan industri, meningkatkan kemahiran pekerja siswazah secara berkala, menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan di peringkat pekerjaan dan membantu perkembangan menghasilkan usaha kecil dan sederhana. Sekalian, itu adalah rangkuman daripada majalah kami. Terima kasih.